Jadi pembicara kita pada petang ni yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Yusof Osman, Profesor Emeritus di Universiti Kebangsaan Malaysia, juga merupakan ahli lembaga pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Jadi terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa, sudi untuk terima jemputan daripada pihak Pusat Pengajian Teras USIM. Jadi saya kira ini bukan kali pertama Prof bersama-sama dengan kami di Pusat Pengajian Teras, cuma kali pertama berada dalam talian sebegini. Okey, jadi Prof Emeritus Dr. Muhammad Yusof Osman banyak sebenarnya berkongsi idea, pandangan tentang persoalan hubungan antara sains dan agama, sains dan masyarakat, sains dan ibadah, sains dan Al-Quran dan seumpamanya. Jadi walaupun bidangnya adalah dalam fizik, tapi Prof banyak berbincang tentang aspek-aspek tersebut. Dan jadi saya kira untuk program Kalam Mufid kita pada petang ini dengan tajuk memaknai sains dari perspektif tauhid, Prof adalah orang yang sesuailah untuk bercakap tentang perkara ini, bersesuai dengan bidangnya, bersesuai dengan pengalaman dan juga perkongsian selama berpuluh tahun selama ini. Okay, jadi Prof akan mengupas tajuk ini selama 45 minit dan sesi soal jawab akan dibuka pada 10 hingga 15 minit terakhir. Jadi saya kira itu sebagai permulaan dan dipersilakan yang berbahagia Prof Datuk. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang bahagia Dr. Adibah, kalau adalah bersama dia Dr. Abdul Manan selaku pengarah Pusat Pengajian Teras USIM dan saudara yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT yang telah mengizinkan kita untuk berada dalam majlis yang telah diatur ini, terutama dalam bulan yang penuh diberkati ini, bulan Ramadan. Semoga apa yang telah dilakukan oleh pusat ini mendapat keberkatan dan kebaikan daripadanya lah. Sebelum saya nak mulakan ini, saya mungkin saya share skrin saya ni. Sebelum saya nak nampak kan? Okey, boleh nampak Prof. Okey, saya nak okey. Sebelum saya nak mulakan ini, saya nak membetulkan beberapa perkara. Pertamanya ialah tajuk yang diberi kepada saya menghayati konsep tauhid menerusi dimensi ilmu fizik. Saya banyak kali saya bukan debate lah, salah tangkap ini. Sebenarnya ilmu Islam ini tak boleh diterangkan melalui sains. Sains hanya salah satu ilmu saja. Jadi ada kawan-kawan kita cuba untuk menerangkan konsep Isra Mi'raj lah, konsep-konsep ada sembahyang lah, kebatan, puasa ini melalui saintifik. Saya rasa ini boleh dikomen. Saya rasa ilmu sains ini amat kecil kalau nak dibandingkan dengan ilmu Allah. 2 kali Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ini. Saya nak ringkas sebab masa tak ada. Iaitu ilmu Al-Quran ini laksana lautan. Kalau tintanya itu laksana lautan. Pohon-pohon itu kamu jadikan dia sebagai pena untuk menulisnya. Pun masih belum cukup untuk menerangkan ilmu Al-Quran ini. Dan kalau kamu tambahkan lagi pun tak akan dapat menerangkan. Kemudian ayat lain disebut kalau kamu campur semua orang lah, semua scholars yang ada daripada dulu sampai sekarang dan mungkin akan datang, kamu tak akan dapat menjelaskannya. Itulah besarnya ilmu Allah ini. Tetapi ilmu sains ini adalah ilmu yang kita perlukan untuk memahami alam ini. Jadi dia amat penting. Dan dalam pandangan saya sendiri pun, kalau saya boleh pergi ke slide yang pertama. Oh, macam ni tak boleh begini. Slide yang pertama. Dia seusia dengan ilmu manusia itu sendiri. Seusia dengan manusia ada di muka bumi ini. Jadi bila manusia ada di muka bumi ini, adalah ilmu sains. Untuk apa? Sebab manusia ini dilantik oleh Allah sebagai khalifahnya. Jadi kalau dia tidak, Allah Ta'ala tidak memberikan, macam saya lah dulu dilantik oleh Universiti UKM menjadi pengarah pusat Islam Hadari, Institut Islam Hadari. Tapi kalau universiti tidak memberi kepada saya authority untuk melaksanakan, memberi kemudahan, authority dan juga untuk melaksanakan, saya tak boleh jalan tugas saya, lantik orang lain lah. Kalau hanya nak timur arahan, dia timur arahan terus daripada nak jalan. Jadi
Allah Ta'ala begitu juga. Bila dia lantik kita, tapi tak beri apa-apa, kita tak boleh menjalankan tugas kita. Sebab itu jangan bandingkan kita dengan monyet, jangan bandingkan dengan apa-apa makhluk yang lain. Hatta jangan bandingkan kita juga dengan malaikat ataupun iblis ke jin yang punya kemampuan. Jangan sama. Kita adalah makhluk yang cukup istimewa dan paling istimewa yang ada kebolehan tersendiri, dan kebolehan itulah yang akan kita gunakan untuk melaksanakan tugas kita sebagai khalifah Allah. Nanti saya akan sebut lagi surah-surahnya yang boleh disebutlah. Sebab ketika Allah Ta'ala melantik kita sebagai khalifah ini, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ayat 30 surah Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni ja'ilul, sesungguhnya aku ingin menurunkan fil ardi, atas muka bumi khalifah. Jadi malaikat bertanya, kenapa? Sedangkan kami bertasbih bertahmid padamu. Seolah-olahnya Allah Ta'ala dah beri gambaran bahawa dunia ini dah ada, dah sempurna, dah lengkap semua. Manusia datang kemudian. Sebab itu kalau ditanya kepada saya, tanda-tanda yang manusia ini wujud di muka bumi ini, amat kita ni terlalu tak lama lah. Kalau nak bandingkan dengan usia dunia ini, kalau kita kaji dari persegi aspek Big Bang Theory dalam fizik, kejadiannya, orang boleh predik alam ini terjadi bermula dengan Big Bang itu selama 13,77 bilion juta tahun yang lalu. Bilion tahun yang lalu. 13,770 tahun yang lalu. Sedangkan manusia tak sampai 10,000 tahun yang lepas. Sekitar 12,000, paling lama 15,000. Bandar Jericho, bandar yang pertama yang dibina pun baru 9,600 tahun. Yang berada di Jericho yang hari ini telah diambil oleh orang Palestin dan orang Israel. Dan tak ditemui bandar yang sertua itu daripada Jericho ini, ataupun Ar-Rihal dalam bahasa Arab. Jadi manusia ini makhluk yang baru. Monyet dah ada, semua dah ada, spesies-spesies yang lain semua ada. Manusia dijadikan kemudian. Jadi bila jadi ke muka bumi ini, maka Allah Ta'ala memberikan kepada manusia ini suatu ilmu yang boleh dia memahami alam. Ilmu yang dia boleh memahami alam itulah hari ini, tak sampai 200 tahun yang lalu, dinamai sebagai sains. Ataupun diambil di peribahasa Latin, Scientia. Sebelum ini, Newton, Nicholas Copernicus, Galileo Galilei, dia berkarya di dalam ilmu yang dinamai sebagai natural philosophy. Natural philosophy iaitu mengkaji tentang falsafah alam tabi'i. Jadi ilmu sains ini baru sangat. Baru, terlalu baru. Sebab tu tidak kita temui dalam tamadun Islam yang ditulis oleh Ibn Sina ke Al-Khwarizmi ke Al-Biruni ke Ibn Haytham ke Al-Jazari ke istilah sains. Tak ada. Tidak ada. Sebab tu istilah ini jadi confused, jadi tercelahu sikit. Kalau siapa yang mengkaji tentang asal-usul ilmu ini, kita akan dapati. Tapi kalau hari ini pelajar kita, termasuk kita sendiri yang belajar sains, belajar fizik, gini, jumpa sains, dia sebut sains. Tapi oleh kerana sains ini agak hebat dengan orang yang lain, siapa yang menguasai ilmu ini, banyak duit, kaya, boleh menguasai alam ini dan sebagainya, kita rasa kita hebat. Tapi sebenarnya tidak. Ilmu itu bukan. Orang dah daripada zaman Aristotle, Plato, sebelum Islam pun dah orang bicarakan ilmu ini. Kalau tidak, mana mungkin Firaun membina piramidnya tanpa sains dan teknologi. Mana mungkin Syekhanti membina Great Wall of China-nya tanpa sains dan teknologi. Tapi perkataan sains teknologi itu mungkin tidak ada zaman itu. Sebab ilmu dikuasai oleh mereka yang memerintah dan oleh demikian dialah yang menentukannya. Kemudian oleh kerana manusia, ini saya nak sebut ni, manusia yang membangunkan ilmu sains, dia saja, maka orang cari siapa manusia ini. Menurut Aristotle, dia yang mengatakan bahawa manusia ini adalah haiwan yang berfikir. Itu disebut sebagai haiwan natik. Dan Descartes ni lewat dah ni, dah Islam di Andalusia dah pun jatuh, dia ada mengatakan kata-kata ini. Cogito ergo sum, I think therefore I am. Saya apa yang saya fikirkan. Tapi malangnya Descartes pun tak cerita siapa saya itu.
Sebab saya itu manusia. Jadi siapa saya itu pun dia tak ceritakan. Jadi nak menjelaskan apa yang Descartes sebut ni sebagai ahli falsafah barat yang katanya mempelopori sains dan teknologi ini pun tak jelas itu. Charles Darwin yang dikatakan mempelopori teori menerangkan manusia ini dari segi kita kata evolusinya, dia pun tak dapat menerangkan juga. Hanya teorinya ini digembar-gembur sebagai hebat sangat gitu. Saya fikir ini sezaman dengan teori di mana atom diperkenalkan. Teori atom dalam fizik pun dah mengalami banyak kita kata kritik yang akhirnya teori atom Dalton itu dah tidak diterima oleh saintis hari ini, yang mengatakan bahawa kalau saya ada objek kecil ini dan pensil saya dah potong hingga yang terkecil yang tak boleh dipotongkan lagi dinamakan sains, dinamakan atom. Jadi itulah teori sains yang menerangkan tentang asal usul ini. Kemudian datangnya J.J. Thomson cuba menerangkan, didapati bahawa ada lagi yang terkecil, iaitu elektron. Kemudian datang pula Rutherford, modify lagi teori oleh J.J. Thomson ini. Kemudian datangnya Niels Bohr, teori keluar pula teori planet apa sebagainya tentang atom. Jadi teori sains ini ada teori yang berubah-ubah. Dan saya fikir kalau teori evolusi itu dikembang satu, tercabarlah ahli-ahli biologi ini. Sebab sekarang ini kita gunakan teori DNA dengan genetic engineering dan sebagainya. Saya fikir teori evolusi itu pun dah tak boleh nak pakai. Tetapi daripada segi kita kata sejarah bagaimana perkembangan ilmu itu, perlulah kita nyatakan teori evolusi itu sebagai salah satu teori yang cuba menerangkan siapa manusia. Tetapi mengatakan bahawa teori evolusi itu satu-satunya teori yang dapat menerangkan, saya fikir amat tidak wajar lah sebagai ahli sains dan sebagai para ahli ilmuwan kalau nak lihat keseluruhannya itu. Kemudian yang kedua, silah yang ini saya nak ini juga ialah kenapa saya menggunakan tauhidik ini tidak Islam, tetapi walaupun tajuk yang saya, kalau kita pergi bertajuk saya ni, pergi tajuk balik lah, saya masih gunakan Islam ni. Dan hari ini orang menggunakan tauhid sebab ada sebab. Sebab istilah sains itu sendiri pun agak kabur. Jadi hari ini sains adalah istilah itu kenapa kabur? Kenapa istilah sains itu kabur? Sebab dia telah disekularkan, telah dipisahkan dengan ilmu-ilmu agama. Jadi ataupun ilmu-ilmu yang lainlah. Jadi yang menerangkan tentang siapa manusia ini. Dengan demikian ada orang yang selama ini mendapat ilmu melalui wahyu dalam konteks ajaran Islam dan kitab-kitab mutabar seperti Bible, Zabur dan sebagainya sebagai kitab-kitab asas yang menerangkan tentang fenomena alam ini, jadi confused, jadi bercerahu. Jadi akhirnya hari ini orang-orang Islam sendiri yang disebut oleh Iqbal, kemudian Maulana Maududi, kemudian seangkatan mereka dapati bahawa ilmu ini terlalu sekular, mereka menggagaskan supaya ilmu ini difikir semua, terutama di kalangan umat Islam ini. Itu yang Iqbal mencadangkan reconstruction of Islamic education. Dibina semulalah pendidikan Islam ini supaya tak jadi macam dulu. Dulu waktu Islam dibina tanpa meninggalkan agama, kita lahir orang-orang besar, tokoh-tokoh besar. Malah istilah-istilah yang mereka perkenalkan itu masih digunakan sampai sekarang ini. Contohnya algoritma, Khwarizmi yang memperkenalkan aljabar itu sampai hari ini. Begitu juga dengan Al-Biruni yang memperkenalkan, saya tak sebut ni, ilmu falaknya. Kalau ilmu astronomi sudah disekularkan, tapi ilmu falak mereka itu masih murni, masih tak bisa. Dia dikeluarkan dari ajaran Islam ilmu ini. Sebab itu kita dengar ilmu falak yang diajarkan oleh yang dikemukakan oleh Al-Khwarizmi, Al-Biruni dan sebagainya, ini mereka ini tak terkeluar daripada semangat yang sebenarnya itu. Tapi hari ini ilmu astronomi ini terpisah. Hal-hal yang berhubungan dengan ketuhanan ini tak boleh dibicarakan. Tetapi kita tahu bahawa di alam jagat raya itu nama-nama
planet-planet yang besar itu seperti matahari, bulan, Jupiter dan sebagainya itu adalah nama-nama berdasarkan pada nama Tuhan. Dan dalam ajaran ataupun dalam sains barat ini mereka mengambil daripada Tuhan-Tuhan zaman Yunani. Kalau Hindu memang Tuhanlah, kalau dalam macam solar energy. Solar energy itu dalam bahasa Sanskrit namanya Surya. Surya itu nama Tuhan nama Tuhan yang menjaga matahari. Jadi Tuhan-Tuhan ini banyak Tuhan mereka. Sebab itu Allah Ta'ala terpaksa memperkenalkan tentang awal lagi bahawa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan Allah itu menguasai segala-galanya. Dalam Islam disebut Alhamdulillahirabbil alamin. Maha suci Allah, Rabb. Bagi Rabb ni Tuhan yang bersifat rububiyah, alamin. Alamin itu dalam bahasa Arab disebut dalam sebutan jamak. Jamak maknanya banyak. Maknanya alam ini ada banyak. Dan Allah memiliki semua alam itu. Sama ada alam itu alam dunia atau alam akhirat ataupun alam yaumul mizan, alam syurga, ataupun alam itu merupakan planet-planet di angkasa. Itu semua milik Allah. Sebab itu untuk mengatakan bahawa kita hanya ada satu alam ini saja pun satu hal juga. Alam itu, sebab itu sifat alam ini dikaji daripada awal dulu lagi. So saya nak sebut tadi, saya nak ringkaskan sebab saya nak tujukan kepada yang maudhu' yang diberikan kepada saya itu tentang memaknai sains dari perspektif tauhid ini. So saya nak sebut itulah, ini timbul. Malah kalau bila kita bincang dengan Islam pun disebut ulumul Islami. Kalau ulum al-Islami ini diterjemahkan sebagai the sign of Islam. Kalau the sign of Islam itu bukan yang kita maksudkan dengan sains Islam hari ini. Sains Islam hari ini yang kita maksudkan adalah sains fizik, sains kimia, sains biologi, sains perubatan, kejuruteraan, dan sebagainya, tetapi masih dalam ruang lingkup tauhid, ruang lingkup agama. Bukan the sign of Islam. Sebab Islam juga menggagaskan ilmu yang berhubung dengan undang-undang fiqh. Sains juga Islam juga menggagaskan ilmu yang berhubung dengan ekonomi, yang berhubung dengan wakaf, yang berhubung dengan macam-macam isu Islam. Jadi kalau sign of Islam kita mengajar semua, dengan demikian dia menjadi celahu sikit tentang kalau kita gunakan tentang Islamic science. Sebab Islamic science itu diartikan sebagai the sign of Islam. So sebab itu saya lah dan kawan-kawan yang lain pun juga dalam kegiatan ini, tapi tak ramai saya nak sebut. Di luar sana masih ramai yang disebut Islamic science, sains Islam. Tetapi yang cuba memahami yang ini di kelima ini tak ramai. Di Malaysia pun tak ramai. Tak biasa disebut namanya lah, tak ramai. Sebab kajian dah dilakukan, tak sampai 4% daripada ahli sains yang ada di Malaysia ini. 4% ini kajian ini pun dilakukan kepada yang ada pegang ijazah PhD dengan status mereka itu tak kurang daripada profesor. Kajian itu dilakukan kepada dia punya responden itu profesor. Dan kemudiannya mereka yang memegang jawatan supaya mereka ini paham dengan sains Islam itu. Tetapi ternyata hanya 4% saja daripada mereka ini yang memahami apa itu sains Islam. Ini kajian dilakukan oleh kumpulan daripada UIA yang diketuai oleh Profesor Kamal Hassan. Salah seorang pelajarnya itu buat PhD dan saya telah diminta untuk menjadi external examiner, dan ketika saya berhujah dengan pelajar ini tentang dia punya orientasi pemikirannya itu. Jadi di situ kita nampak memang orang di Malaysia ini pun sebut dia sains Islam tapi tidak, sebab disiplinnya itu adalah bidang sains. Bidang agama itu dia masakan, dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia tak pernah berzina, dia tak minum arak, maka dia rasa apa yang dilakukan ini sudah cukup memadai sebagai khalifah Allah, dan peranannya itu telah sempurna tanpa untuk dia memikirkan tentang sains dalam perspektif tauhid tadi. Kalau kita tanya adapun apakah sains yang dia ini benar-benar berada dalam perspektif tauhid, siapakah ahli-ahli sains yang telah dia kenal dalam ilmu fizik ini, kalau dia ahli fizik lah, yang menyebabkan dia tahu bahawa mengajar dia menemui Tuhannya, dia pun tak boleh bagi tahu. Tetapi dia rasa setakat yang dia ada
dengan ilmu agama setakat darjah 6 yang dimiliki itu atau di sekolah rendah atau sekolah menengah itu memadai untuk dia. Sains yang lebih daripada tak perlulah. Sebab dia tak minum arak, dia tak buat perkara yang dilarang, dan dia juga pergi haji, umrah hampir setiap tahun, dan puasa yang dilaksanakan mungkin maknanya sama dengan apa yang dilakukan oleh orang lain lah. Maka dia telah merasakan bahawa dia telah melaksanakan tuntutan Islam ini sewajarnya. Malah lebih baik daripada orang yang fakulti lain mungkin, sebab dia memahami tabiat alam. So ini bagaimana sains dibangunkan dalam zaman keurang Islam pun dia tak tahu. Bagaimana sains dalam tamadun sebelum Islam, bagaimana sains ini dipindahkan dari tamadun Yunani, tamadun Byzantium, tamadun Parsi kepada Islam pun dia tak perlu tahu. Yang dia perlu tahu itu yang tadi sekali itu saya lah. So saya nak stop dekat situ. Kemudian sedikit penjelasan saya sebut tadi, takut tercelaru dengan Islamic Science. Maka ada sejarah Muslim dan bukan Muslim mengkaji pada, ada juga yang hanya melihat kajian sains ini cukuplah melihat daripada kajian padanan. Nah, ini yang berlakulah di antaranya hari ini ada ilmu yang disebut sebagai religiosity, iaitu ilmu yang mengkaji tentang psikologi seseorang itu yang nak dihubung atau emosi yang nak dihubungkan dengan solat misalnya. Sebab kita kata solat itu menenangkan kita. Puasa ini boleh menenangkan kita. Maka dikaji ketenangan itu bagaimana. So bila kita tanya, orang Hindu juga klaim dengan melakukan yoga tentang ketenangan. So bagaimana ketenangan dalam Islam dengan ketenangan? So dia kata dia tak buat itu. Tapi hari ini jurnal-jurnal tentang religiosity ini banyak membicarakan. Sebab ketika masyarakat awam ini terlalu terseksa dengan sekularnya, sehingga anak dah tak menghormati ibu bapa. Sistem rumah tangga di barat, misalnya saya syok dekat dia syok dekat saya. Siapa kata jumpa hadir lebih bahagia? Siapa kata pergi church lebih bahagia? Kami bahagia. So mereka mengatakan kami masih beragama Kristian. Jadi unsur-unsur yang disebut sebagai ritual dalam agama itu cuba nak dilihat dari segi aspek saintifik. Ini juga wujud. Saya tak ada komen negatif apa, tapi ini apa yang saya lihat yang sedang berlaku dalam masyarakat. Oleh kerana adanya tuntutan orang nak mengembali kepada agama sama ada Islam, Kristian, Hindu ataupun Buddhis hari ini, Konfusianisme dan sebagainya. Sekarang ni ada. Malah di Malaysia pun ada 2-3 persidangan. Bukan 2-3, banyak persidangan yang diajukan oleh ISTEC. Dan kemudian saya sendiri tak ramai lah yang hadir di kumpulan-kumpulan yang merasakan ini, dan saya juga terlibat dengan beberapa persidangan di Taiwan dan juga di Korea pernah diadakan yang membicarakan tentang mereka nak tahu tentang Islamic Science. Sebab istilah-istilah Christian Science, Hindu Science, Buddhist Science tak ada, tetapi istilah Islamic Science ada, dan malah ada jenis-jenis. Jadi apa yang dikatakan tentang Islamic Science ini? Jadi dia orang jemput saya hadir di dia, dan lepas tu dia orang bayar duit dan sebagainya, buat conference. Lepas tu jemput sekali lagi yang tadi sebagai scholar lah, jemput ke University Chengchi di Taiwan, bukan di China. University Tsinghua dan University Chengchi. Chengchi ni agak terkenal. Tsinghua ni dua-dua ada di negeri China dan ada juga di Taiwan. Dan Department of Arabic Language and Literature telah menganjurkan ini, sebab saya rasa, dan mereka sebut tentang jurnal-jurnal religiosity ini. Yang kedua ialah pendekatan sebegini mungkin tidak dalam Islam yang ini, sebab agama-agama lain pun sedang mencari apa yang berlaku dalam sains di zaman ketika agama mereka itu terkenal lah. Yang ketiga ini, isu ketiga adalah pendekatan epistemologi. Yang ini yang saya sebut tadi tak ramai untuk melaksanakannya. Dan saya rasa mungkin pusat pengajian teras, apatah lagi namanya University Sains Islam, mungkin memikir hal ini, ataupun Institut Sains Islam yang saya dekat dengan USIM ini, dengan Institut Sains Islam ini, dapat memikirkan sama bagaimana kita nak mengadakan program, sama ada seminar sebagainya, atau sesuatu yang memberi impact, yang memberi kesan, yang memberi dampak kepada ilmu itu sendiri yang kita boleh ketengahkan kepada masyarakat. Dan masyarakat sedang menunggu ni sebenarnya, sebab apabila
kesedaran Islam ini berlaku di England, berlaku di Perancis, berlaku di Amerika. Mau tidak mau, mereka kena kaji juga sains dalam Islam ini dalam perspektif yang sebenar. Sebab sekarang ini apabila orang membicarakan tentang halal produk, mau tidak mau mereka akan membicarakan tentang ekonomi Islam. Hari ini mereka membicarakan di Kyoto University. Saya tanya kepada mereka, kenapa dia nak kaji tentang wakaf, tentang zakat? Dia kata, ini kawan saya dekat Kyoto University, dia kata ini adalah produk-produk ekonomi baru yang sepatutnya kita ketengahkan kepada masyarakat dunia. Dia tak sepatutnya berlega di kalangan umat Islam. Wakaf ini sesuatu yang amat penting. Telah pun proven dia dapat membina sistem ekonomi sehingga Universiti Azhar bergantung 100% pada konsep wakaf ini. Malah kerajaan Mesir meminjam wang daripada institusi wakaf ini. Halal, dia punya produknya billion of US dollars setiap tahun, dan makin hari permintaannya makin tinggi. Apatah lagi Islamic Bank. Hanya kita komen baru ini apa terjadi kepada Islamic Bank waktu berlaku COVID-19. Boleh atau tidak Islamic Banking ini juga memikir memberi bantuan, sebab Islam ini dia datang untuk memberi bantuan, untuk meringankan membantu orang yang terinaya, membantu orang-orang yang terkena musibah. Bukankah COVID-19 dia juga musibah? Jadi kita tanya bagaimana sistem keuangan Islam, tak kira sama ada Islamic Banking ke Aranu sebagainya, dapat juga membantu. Takkan mengambil kesempatan pula, katanya bank banyak untung baru ni. Takkan juga bank mengambil kesempatan dan keadaan orang riba. Jadi kalau ditanya pada saya jawab, saya tak tahu, bukan bidang saya. Tapi bidang sains inilah kita usahakan yang Dr. Adibah sebut tadi. Jadi yang kami cuba usahakan untuk mengenengahkan dan sekurang-kurangnya mengurangkan kekeliruan ini. Okay, the next one, saya taruh masa yang lama, dah 3:30. I counting the time ni. Tadi saya bermula hampir 3:10 sebab kita bermula pukul 3 dan Dr. Adibah introduction gitu-gitu, saya tengok saya mula dekat 3:09 minit gitu. Okay. Kemudian siapa manusia ini? Ini juga jadi kecelaruan. Saya dah sebut tadi dari perspektif barat tadi, dengan teori evolusinya, dengan cuba menerangkan bahawa manusia ini haiwan yang berfikir dan sebagainya. Saya ingin share dengan sesedari bahawa manusia ini makhluk yang paling istimewa dan cukup istimewa. Sebabnya kita bukan berasal di dunia ini. Kalau teori evolusi oleh Darwin, kita berasal di dunia ini. Hanya spesies kita sama dengan spesies haiwan, tapi agak istimewa. Kita boleh berkarya, kita boleh berpikir. Masih dalam dunia ini. Tetapi dari Islam, kita bukan makhluk yang berasal di dunia ini. Kita adalah makhluk yang berasal dari surga. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan min tin. Yaitu Allah Ta'ala menjadikan sesuatu itu dengan sebaik kejadian. Allazi ahsan kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan min tin. Dan dijadikan insan itu dari tanah. Di mana? Di surga. Jadi kita berasal dari surga dan asal kejadian surga itu di tanah. Ini Allah Ta'ala sebutkan. Kemudian lepas itu hiduplah Nabi Adam ini dan dijadikan oleh istrinya dan teman hidup mereka. Hiduplah mereka berdua di surga itu. Dan hanya Allah Ta'ala berpesan kepada Adam dan Hawa ini, kamu boleh buat apa saja, kamu boleh makan apa saja, kamu boleh minum apa saja, tetapi jangan dekati satu pohon ini. Untuk ringkas, kita boleh pergi Al-Quran, cari ujung-ujung ini. Sebab ini Al-Quran terus dari. Sebab tu dalam Al-Quran ni tentang manusia ni cukup jelas. Tentang orang yang boleh kahwin, orang tetap berkahwin, tentang harta pencarian, proses perkahwinan, kena ada saksi dan sebagainya. Dengan detail. Sebab manusia ini makhluk yang istimewa. Dia kena diterang secara detail. Dia tak nak zuriat yang turun, dia zuriat yang merapu. Zuriat yang tak tahu siapa bapaknya dan sebagainya. Karena perempuan ni tidur dengan ramai orang, tak tahu bapa yang mana satu. Itu kita tak nak. Sebab tu Al-Quran dengan jelas. Wala taqrabu zina, jangan kamu hampiri di zina ini. Kalau nak kahwin mesti ada wali. Kemudian bila ada harta perceraian, lelaki dapat 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Jangan tanya kenapa, itu Allah yang tahu. Rasulullah hanya memberitahu kepada kita ya.
Hanya isunya sekarang bagaimana pembagian ini nak dibuat dan sebagainya. Jadi jelas sekali. Kemudian setelah itu Nabi Adam ini menghampiri juga pohon yang dilarang ini. Lalu uratnya terbuka dan dia kemudiannya memohon maaf kepada Allah, minta ampun dan bertaubat, taubat nasuha. Dan untuk makluman kita bersama, taubat itu telah pun diterima oleh Allah. Allah Ta'ala dah terima taubat. Maknanya Nabi Adam dah bersih. Jadi tak sangkut paut cerita Nabi Adam ni diturunkan nak menghapuskan yang Nabi Isa turun nak menghapuskan dosa Nabi Adam, tak timbul. Sebab dosa manusia yang lain tak tanggung orang lainnya. Jadi oleh demikian dosa kita, dosa orang lain, dosa Nabi Adam, dosa Nabi Isa kalaupun ada, maka dialah. Tapi Nabi Adam dah dinyatakan dia dah diampun dah. Dia tak timbul lagi isu itu. Kemudian kita pergi kepada ayat selanjutnya, Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, wa iz qala rabbuka, yang saya sebut tadilah, yang tuan-tuan faham ayat ini, balik tengok sendirilah surah Al-Baqarah ayat 3. Tapi cuba ayat itu, perhatikan ayat ini. Minta maaf sekali lagi, saya bukan mufassir, saya bidang saya fizik, tapi saya nak masuk syurga. Saya pun nak tahu asal-usul saya ini. Dan ingatlah ketika Tuhan berkata kepada malaikat, inni ja'ilul fil ardi khalifah, dan aku nak menjadikan di muka bumi ini khalifah di muka bumi ini. Lalu bertanya malaikat tu, qalu ataj'al fiha min, kita ada penyanyi ni, saya nak ambil maknanya lah, yang menjadikan, kenapa engkau nak jadikan yang mereka ini akan melakukan kerosakan, alam sekitar rosak, melakukan pembunuhan. Tengok apa yang berlaku di Rusia dengan Ukraine, sebelum ini berlaku di Afghanistan, sebelum ini berlaku di Iraq, sebelum itu berlaku di Libya, sebelum itu Fir'aun dan sebagainya. Sepanjang zaman. Dan kenapa kamu nak lakukan? Allah Ta'ala jawab ni, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu tak tahu, aku lebih tahu. Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahui. Itu Allah Ta'ala kata. Kemudian to justify this, untuk apa? Memastikan. Allah Ta'ala sebut, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan diajar. Inilah Allah Ta'ala mengajar kepada Adam itu asma'a kullaha. Setiap nama benda itu tentang sifatnya. Jadi tentang namanya. Bila kata nama, macam depan saya ni ada pen. Pen pula warna merah. Ini pensil, warnanya hitam. Jadi kita dapat memahami bukan hanya nama, tapi bila kita menamakan sesuatu itu, kita boleh memahami sifat dia. Sifat dia. Sebab itu makhluk lain tak tahu. Malah kalau saya nak sebut, lembu pun tak tahu dia nama lembu. Yang menamakan itu lembu ialah manusia. Lebih banyak nama-nama yang dikenali oleh manusia, lebih hebatlah dia. Saya sebagai ahli fizik, atom, elektron, fonon, pion, itu semua saya tahu. Fotosintesis, momentum dan sebagainya. Jadi lebih banyak nama yang kita tahu, lebih hebatlah kita memahaminya. Makhluk yang lain tak tahu. Jadi untuk mengatakan kita ini daripada monyet, tak nampak pun. Itu belum pergi DNA dan sebagainya, tak nampak pun. Yang mereka ini mempunyai satu ilmu pengetahuan yang compatible dengan kita. Yang melayakkan mereka itu menjadi khalifah dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, yang saya sebut tadi lah, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Aku jadikan insan itu sebaik-baiknya. Dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan bentuk fizikal yang paling baiknya. Telinganya, matanya dan sebagainya. Bandingkanlah dengan makhluk yang lain. Saya nak cepat. Kemudian allazi ahsana kulla syai'in, saya sebut tadi lah. Dan dijadikan asal kita itu mintin. Kemudian bila dia datang ke dunia ini, turun di dunia ini, katanya Nabi Adam turun di Silon atau di India itu, dan kemudiannya Siti Hawa turun di Jeddah, dan mereka bertemu di Arafah dan melahirkan zuriatnya di dunia ini. Berasal daripada syurga tetapi lahir di dunia ini. Sebab itu bila kita beramal, menerima arahan daripada Allah dan sebagainya untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah, maka kita tidak lain dan tidak bukan untuk kembali ke tempat yang kita datang balik, tempat asal kita, iaitu syurga Allah Ta'ala. Dan itu yang kita nak kembali. Dan ini kita nak beritahu kepada anak-anak murid kita. Sekarang ini, dengan pengetahuan sains dan teknologi yang kita miliki ini, maka kita nak bertindak sebagai seorang khalifah. Khalifah itu bukan datang nak semayang saja. Bukan nak wirid saja. Bukan nak puasa saja.
Tidak ada ayat yang mengatakan aku utuskan kamu ke dunia ini karena nak semayang. Tak ada. Tapi dinyatakan bahwa semayang itu inna salat tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadilah khalifah, tapi kalau kamu tidak meninggalkan semayang, kamu akan dijauhkan di fahsya' wal munkar. Kamu berkarya dalam bentuk sains dan teknologi, kamu lakukan apa saja, tetapi bila kamu salat, maka salat ini akan menyebabkan kamu berkarya sebagai ahli sains, tetapi kamu akan menjadi khalifah Allah yang baik. Jadi kita lakukan solat itu karena itu. Kita begitu juga tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Natijah daripada kita berpuasa ini bukan nak sehat, bukan nak supaya sakit jantung hilang, bukan nak daripada darah tinggi hilang, tetapi supaya la'allakum tattaqun. Apabila kita menjadi insan yang bertakwa dan jadi ahli sains yang mengenai tabiat alam yang bertakwa, maka kita akan menjadi khalifah yang baik. Kalau tidak, kita jadi khalifah juga, tapi tak baik. Sebab kita tidak mendapat panduan yang baik ini. Dan Allah justifikasi lagi, ini saya nak sebut, ini sebahagian, tuan-tuan boleh fikir lebih dan sebahagian tuan-tuan lebih arif di saya, tapi saya nak pergi firman ini. Qad adalah satu kepastian. Qad aflahal mu'minun. Pasti punya menang, pasti punya berjaya, pasti punya excellent orang beriman. Itu janji Allah. Tapi ada syarat-syaratnya. Dalam hal ini, walaqad karramna bani Adam. Telah kemuliakan, pastinya mulia bani Adam itu. Kenapa Allah Ta'ala sebut dalam hal ini dengan jelas? Kenapa dia mulia itu? Sesungguhnya kami telah muliakan Adam. Dan kami telah beri mereka ini menggunakan berbagai-bagai kenderaan. Di darat dan di laut. Ini masa itu dah. Tapi hari ini di udara. Termasuk dalam air, bukan di atas air. Jadi maknanya makhluk-makhluk yang lain dia tak semulia kita, tidak semampu kita, tidak tidak sehebat kita. Semacam mana kita nak kata kita jadi daripada spesies mayat, spesies ape. Sedangkan kita telah dimulia, Allah Ta'ala yang memuliakan kita. Walaqad karramna bani Adam, telah kami muliakan bani Adam ini. Dan manifestasi dari kemuliaan itu, dia boleh membina kenderaan di laut dan juga di darat dan di udara nak tambah dan sebagainya. Jadi maknanya sains dan teknologi. Ayat di bawah ini menunjukkan telah kami muliakan Adam ini dengan kelebihan karena dia memahami tabiat alam. Sebab itu saya rasa ketika zaman kehebatan Islam, sains dan teknologi tak pernah dilupakan. Tak pernah dilupakan, tak pernah disisihkan. Malah Rasulullah datang di Madinah itu di Madinah adalah tempat pertanian dan Madinah terus menghasilkan buah kurma dan diekspor untuk ini terus digunakan. Dan ketika perang Khandaq, satu perang yang agak lama, Rasulullah meminta pandangan seorang ahli sains yaitu Salman Al-Farisi. Dalam satu tulisan yang saya baca ini tentang, saya mencari tentang Jabir bin Hayyan. Jadi dia adalah cerita tentang sebelum cerita berkenaan dengan ahli sains Islam ini, cerita berkenaan dengan bagaimana orang-orang Kristian itu memisahkan hasil daripada pandangan agamawan zaman Yunani, maka mereka yang mengatakan bahawa agama dan sains ini tak ini diperang. Dan sebahagian mereka itu disebut Kristian Nasturah. Dan oleh kerana mereka datang daripada Greece sana, daripada seberang Laut Mediterranean, datang serang, maka larilah orang ini di zaman Byzantium itu. Lari dan mereka membina satu perkampungan di satu daerah di Parsi. Saya lupa dalam yang artikel yang saya baca itu ada namanya itu. Dan tempat ini sebenarnya melahirkan seorang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini mempunyai ayah yang ayahnya itu adalah seorang doktor perubatan. Dan dia telah mewarisi juga kepada anaknya sikit. Tapi bila Salman Al-Farisi ini mengetahui bahawa seorang Nabi telah pergi ke Madinah, di Mekah dia tak pergi, maka dia berhasrat dan jumpa Nabi ini untuk beriman dengannya. Dia terus bertolak daripada tempatnya ke Madinah dan bertemulah dia dengan Rasulullah SAW, maka berimanlah dengan Allah wa Rasulihi dan dia terlibat dengan peperangan Khandaq ini. Dan Rasulullah bertanya kepada dia,
pandangannya, apa yang kita nak lakukan ketika peperangan Khandaq ini, peperangan yang panjang ini, peperangan yang angin bertiup dan sejuk ini. Lalu Salman memberi cadangan supaya dikorek-parek. Lalu penulis ini mengatakan cadangan itu adalah cadangan saintifik. Sebab itu Rasulullah kata, Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada pakarnya kalau kamu tak tahu. Walaupun baginda itu nabi, baginda sepatutnya tanya kepada Allah bagaimana Nabi Nuh tanya kepada Allah bagaimana nak buat bahteranya. Tetapi berdasarkan kepada ayat Quran tadi, dan Rasulullah tahu bahawa kepakaran ini ada pada Nabi, kepada Salman Al-Farisi, maka dia tanya. Maka pandangan daripada Salman Al-Farisi ini diambil kira di dalam peperangan ini. Saya nak stop dekat situ lah. Jadi ini menghimbau kepada saya bahawa peranan ahli sains itu kat situ. Hari ini kalau kita berfikir secara sekular dan kadang-kadang orang agamawan kita juga berfikir secara sekular, iaitu agama ini dipisahkan ini, kamu pergilah dengan sains kamu, kami nak wirid, kami nak solat, kami nak perbanyakkan. Bulan Ramadan ini baca Quran semua dan sebagainya. So dia menumur duakan aspek ini. Walau tak pernah dinumur duakan. Sebab dalam Ramadan ini berbagai peperangan berlaku di bulan Ramadan. Berbagai perjuangan yang memerlukan kepada sains dan teknologi untuk membantu mereka untuk menang dalam peperangan ini. Jadi saya tak nak pergi secara detail sebab sains peperangan ini cukup hebat. Sebab oleh kerana nak menyediakan peralatan untuk berperang inilah sains dan teknologi berkembang. Oleh kerana nak mengubati orang-orang yang sakit akibat peperangan inilah maka sains perubatan berkembang. Ini berlaku sepanjang zaman. Okey, saya nak teruskan saya punya ini supaya cukup masa dah habis ni. So saya nak pergi teruskan ni bagaimana epistemologi sains lazim lah, sains barat ni. Dalam sains barat kita hanya ada dua entiti. Kita ada manusia dan kita ada alam. Jadi Tuhan nak pisahkan. Ini semangat mereka. Jadi manusia di sini dia melihat alam. Apa yang dilihat? Apa yang manusia lihat tentang alam ini? So manusia yang dilihat itu ialah tabi'inya, iaitu manusia sendiri yang disebut oleh itulah yang saya sebut awal-awal tadi ini sebagai makhluk yang berfikir. Maka manusia ada kecerdasan berfikir, ada intelek, dia mempunyai satu kemampuan intelek yang boleh merasionalkan sesuatu. Lalu apabila dia melihat alam ini, maka digunakanlah inteleknya ini untuk mencari ilmu dalam alam itu. Bagaimana dia buat? Maka inilah dibuat sebab alam juga ada cirinya. Alam ini teratur. Apa teratur? Objek yang dilepas dia jatuh, pisau yang tajam memotong, api yang panas membakar, kopor kabel mengalirkan elektrik, getah tak mengalirkan elektrik, minyak kalau saya bakar dia terus terbakar, tak macam air tak terbakar. Jadi semua cepatnya dikaji. Ada yang nama sains, ada yang namakan nama fizik, ada yang namakan biologi, ada yang namakan kimia. Ini pembahagian saja. Tapi yang dikaji oleh manusia ini keaturan inilah. Pisau yang tajam dipotong, air pokok memerlukan air untuk besar, dikaji macam mana. Dan akhirnya dijumpa stomata dan sebagainya. So apa yang dilakukan ialah dengan 5 cara ini. Tapi saya tak boleh nak detail sebab sekarang ini waktu mencemburui kita. Dia pertama sekali dia kena observe, dia kena mencerah. Observe macam fenomena itu, pokok yang besar ni, apa yang berlaku. Kemudian dia buatlah, ambil 3 cawan, ini saya dah terang banyak kali dah. Ambil 3 cawan, dalam 3 cawan itu dibubuhlah kapas, dan yang cawan yang pertama itu dibiarkan kering, cawan yang kedua ini dibiarkan dengan dilembabkan kapas tadi, yang ketiganya dilembabkan kapas, tapi air itu dimasuk dengan banyak hingga menutupi kapas tersebut. Lalu dia ambil 3 biji kacang. Kacang apa? Kacang apa-apa. Asalkan kacang itu tak makan bubuk lah, tak makan dia serangga dan sebagainya. Yang baik. Kacang hijau boleh, kacang tanah boleh, kacang toge pun boleh lah. Buatlah kacang. Padi pun boleh. Lalu dia ambil, dibubuhlah setiap cawan ni 1 butir. Kemudian dia letakkan di tengah panas. Kemudian setiap jam dia tengok. Pukul 8, pukul 9, pukul 10, pukul 11, pukul 12, pukul 1, pukul 2. Kalau mampu sampai ke petang, kemudian dia ambil. Katalah sampai tengah hari, dan dilihat yang tak ada air langsung ini tak tumbuh. Yang ada air dengan air yang lembab gitu, dia tumbuh dengan elok. Yang ada air banyak pun tak tumbuh juga, dia tenggelam dalam tu. Lalu kita dapat satu kesimpulan. Kesimpulan apa? Pokok memerlukan air untuk tumbuh.
untuk tumbuh. Kalau air banyak pun dia tak tumbuh. Jadi kita buat kesimpulan. Jadi inilah kita buat ni. Jadi kita mencerap, kita bangunkan satu kaedah yang saya sebut tadi buat, dan kita buat analisisnya, dan dia akan menambahkan pengetahuan kita. Yang boleh bercucai, maknanya boleh diulang-ulang. Dan boleh ditunjuk kepada orang, boleh dibuat pula eksperimen. Lepas tu yang tumbuh dengan baik ni, katakanlah yang ada air yang lemak-lemak itu baik, kita buat 3 juga. Satu kita letak dalam gubuk tertutup, satu letak dekat tingkap, satu letak dengan panas. Lepas tu dia tengok yang mana tumbuh. Yang dalam almari itu tak tumbuh. Kenapa tak tumbuh? Sebab tak ada matahari. Ini satu lagi pengetahuan. So dengan demikian, sains ini terbangun. Daripada yang simple itu, kita tanya pula. Yang dalam daun yang tumbuh pokok ni, di bahagian mana daun yang menyebabkan pokok itu tumbuh. Kaji punya kaji, kalau kita ambil plastik hitam, letak dengan padang, kita angkat 1-2-3 hari, angkat, rumput jadi kuning. Kenapa kuning? Sebab tak kena cahaya matahari. Kenapa tak kena matahari? Sebab tak matahari itu dah stomatanya tak jadi. Jadi hijaunya tak tumbuh. Jadi sebab itulah dia kuning. So kita kata ada stomata. Dan seterusnya. Maka itulah sains. Jadi tak perlulah saya detailkan sebagai itu, tapi inilah kaedah sains, kaedah bagaimana orang Barat, orang Malaysia dan orang hari ini membangunkan sains teknologinya. Dan ilmu ini disebut sebagai ilmu sains dan teknologi. Dan dalam ilmu sains teknologi ini, Tuhan tidak ada. So inilah premis yang kita gunakan selama ini. So tajuk saya ini adalah memaknai sains di perspektif Islam. Jadi sekarang saya kena pergi inilah. Maaf, Dr. Adibah, saya nak kena habis slide ini. Okey, dari segi perspektif sains Islam, sains tauhid. Sains tauhid ini kita bermula dengan surah tauhid. Surah tauhid adalah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah adalah Tuhan yang bergantung padanya segala sesuatu. Ini bukan saya buat, saya kena ikut tafsir yang diberi oleh Abdullah Bismih. Yang diluluskan oleh Jakim ini. Jangan pandai-pandai buat sendiri. Kalau tidak, kita jadi buat tafsir sendiri. Tak boleh. Ayat pertama itu menjelaskan tentang sifat Tuhan. Qul huwallahu ahad. Bukan wahid, ahad. Ahad maknanya satu dan hanya satu. Kenapa satu dan hanya satu? Sebab tak boleh dibandingkan. Jadi Islam hanya menerima Tuhan yang satu saja. Sifatnya juga satu. Jadi maknanya kalau Allah Ta'ala itu Maha Pengasih, tak boleh dibandingkan dengan mak dan ayah kita. Tak boleh dibandingkan dengan Perdana Menteri kita. Tak boleh dibandingkan dengan pemimpin kita yang bila Ramadan, dia bagi banyak bantuan. Tak boleh. Jadi, dia satu. Jadi dengan demikian, sifat Allah itu sifat yang juga bersifat esa. Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Penyayang, itu sifat yang satu. Dan Allahu Samad. Allah yang segala-gala itu bergantung kepada dia. Sebab itu, dari timbul polemik ataupun timbul isu dalam mentafsirkan Nabi Ibrahim dicampak dalam api yang panas oleh Raja Namrud tak terbakar. Sebab dia menggunakan pendekatan saintifik. Bila dia menggunakan pendekatan saintifik, maka cerita Nabi Ibrahim yang tak terbakar disebabkan oleh api yang panas, maka dia kata cerita mengarut. Cerita yang bukan sains. Bila saintis Islam, kalau saintis yang bukan Islam baca, maka dia terimalah bahawa cerita itu cerita mitos dalam Quran. Memang pun mereka suka buat macam tu. Sebab tu ada kawan-kawan kita yang buat PhD dekat UK, kadang-kadang dia bagi tajuk cerita-cerita mitos dalam Bible, cerita-cerita mitos di dalam Buddhist teaching, cerita mitos dalam agama Hindu. Main dekat Al-Quran, dia dah cerita-cerita mitos dalam Al-Quran. Mana kita nak buat? Itu belaga paradigmnya, sebab tidak ada satu cerita mitos. Itu cerita apa? Cerita apa? Yang menceritakan Nabi Ibrahim tak terbakar ini. Jawapannya inilah. Sebab Allah itu maha kuasa. Api yang panas itu membakar. Tetapi membakar sekiranya diizinkan Allah. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman kepada api. Bardan wa salamun ala Ibrahim. Sejuk dan selamatkan ke atas Ibrahim. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala perintah kepada api supaya menjadi sejuk, walaupun tabiinya panas, dia jadi sejuk. Dan suruh selamat. Sebab itu Nabi Ibrahim tak tercedera pun, walaupun dia jatuh di tempat yang tinggi. Jadi ditanya, benarkah? Ya, itu benar. Bruno Gadidoni yang hari ini bernama Al-Haq Ismail, dia mengatakan itu benar. Malah itu benar secara pasti, secara mutlak. Walaupun sains tak boleh menerangkan, sains ilmu terbatas.
Sains bukan boleh menerangkan segala-galanya. Jadi oleh demikian sains hanya boleh memberikan rasional kepada yang mampu diri rasional. Jadi cerita ini benar, ya benar. Tak perlu kepada pendekatan saintifik. Sebab itu apabila saya diberi amanah untuk mengatakan menghayati konsep tauhid menerusi dimensi fizik, saya fikir topik itu tak benar. Sebab mana mungkin fizik nak memahami Al-Quran kita menggunakan menerusi fizik sebagai wahana hanya untuk menjelaskan Al-Quran. Mana boleh? Pastinya fizik tak boleh menerangkan ayat ini. Apatah lagi menceritakan ayat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, Nabi Musa menyeberangi laut mati dan sebagainya lah. Banyaklah cerita-cerita yang berlaku, tetapi setiap kali ayat itu turun, cerita Isra Mi'raj, setiap kali ayat seperti Isra Mi'raj itu Allah Taala akan menunjukkan bahawa Allah Ta'ala nak menceritakan tentang ayat-ayatnya, tentang tanda-tanda kebesarannya yang kamu tak mampu fikir tapi berlaku. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurilahu min ayatina. Dan Allah Ta'ala ini nak menceritakan tentang kehebatan ayat-ayat Allah ini. Allah Ta'ala nak menerangkan tentang hebatnya yang boleh memperjalankan. Bukan begitu saja, Rasulullah ini dibawa ke syurga, jannatul ma'wah, dan melihat bagaimana orang dalam syurga, dibawa ke neraka, melihat bagaimana orang dalam neraka yang selama ini baginda hanya syarah saja kepada umat Arab. Jadi sebab itu ada yang mengatakan bahawa peristiwa Isra Mi'raj ini ialah mukjizat kerana dia nak bawa hanya berlaku pada Nabi saja, yang selama ini Nabi cerita dalam syurga begini-begini, lama begini, tapi dia tak nak pergi. Macam saya lah, cerita ya ke orang apa yang ada di Jerusalem, Masjid Al-Aqsa, dengan cerita Quran hasil bacaan kita, tapi tak pernah pergi. Tiba-tiba satu hari pergi, dah semayang di sana dan tengok budak-budak Palestin sendiri dan tengok bagaimana baru kita dapat rehat dengan mata kepala sendiri apa yang berlaku. Kita lihat lagi macam mana orang Yahudi menyembah sebelah itu, bagaimana yang dikatakan lembah zaitun yang kita akan bangkitkan kemudian, dan apa yang dikatakan haram syarif, dan bagaimana situ, dan adanya masjid Borak sebelah itu dan sebagainya, dan tempat-tempat yang ditunjukkan oleh guide kita itu tentang ini nabi ini dan sebagainya yang selama ini kita baca. Apa perasaan kita? Hebat. Sebab itu disebut bahawa Isra Mi'raj ini ialah Allah Ta'ala nak membawa Rasulullah ini ke sana sebelum baginda nak berhijrah tahun depan, kerana tahun depannya itu baginda akan tunjuk bagaimana mentadbir negara Islam. Di Mekah dia tak takbir, yang mentadbirnya Abu Jahal. Dia menjadi mangsa kepada Abu Jahal, dia di pulau dan sebagainya. Tapi di Madinah baginda sendiri yang mentadbir, baginda sendiri yang mengurus dan menunjukkan bagaimana nak berniaga, dan dengan perniagaan yang diredai oleh Allah, yang tidak menipu orang, yang tidak menghinanya siapa tahu. Ini hebatnya, Fadil. Dan itu adalah mukjizat Allah, bukan mitos, dan realiti yang dia berlaku. Kemudian yang inilah yang sebenarnya. Okey, berdasarkan ini saya nak cepat ni, saya nak padamkan semua ni. Ini tak apalah, hujah-hujah tambahan saja. So saya nak tengok. So dalam Islam ini ada 3 entiti. So dalam Islam Barat ada 2 entiti. Apa dia? Manusia dan alam. Dalam Islam kita ada 3 entiti. Satu Allah, satu manusia, dan satu lagi alam. Di manusia ini manusia lain lah. Saya ini isteri saya. Saya ini anak-anak saya. Saya ini masyarakat saya. Saya ini student saya. Saya ini dan sebagainya orang yang kita goli. Jadi antara saya dengan Allah dalam perspektif Islam, saya sendiri Allah Ta'ala telah berikan 5 potensi yang tak ada kepada makhluk yang lain. Saya ada roh. Makhluk lain mana ada roh? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, "Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi." Setelah anak dalam rahim itu siap semuanya, dah ada, dah jadi bayi, dah semua lengkapnya ketika 4 bulan 10 hari itu, maka Allah Ta'ala kata, "Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi." Dan kemudiannya aku tiupkan rohku. Jadi kita ni yang masih hidup ni ada roh milik Allah. Kambing tak ada, lembu tak ada, ape lagi tak ada. Manusia ada. Sebab itu kita qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Menanglah, beruntunglah, berjayalah, cemerlanglah mereka-mereka yang membangunkan rohnya. So kita kena bangun rohnya.
cara nak bangun rumah tak bincang, tak cukup masalah, Saya nak stop tapi tak boleh nak habis sains ni. Kita ada qulub, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Kita ada qulub. Yang dengan qulub itu kita boleh, mata kita melihat, telinga kita mendengar, qulub kita buat analisis. Qulub kita buat hipotesis dan kita bertindak dengan roh yang baik tadi. Kita ada nafs, ya ayyatuhan nafs, kita ada emotional intelligence, kita ada spiritual intelligence, kita ada hati nurani. Ini saya tak tahu nak sebut dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggeris apa. Sebab bahasa Inggeris ni dia ada IQ, ada EQ, ada SQ. Itu je lah. Itu pun SQ dah boleh petikaikan lagi. Kemudian kita ada akal yang membangunkan IQ kita. Kemudian barulah kita ada jasad. Dan jasad ini kena jaga. Kita tak boleh minum arak, kita tak boleh makan bangkai, kita kena berwangi-wangian. Kalau saya orang lelaki lah, saya kena tutup aurat. Jadi kalau ditanya kenapa tutup aurat, jawapannya saya orang Islam. Kenapa pula kita nak bermobil? Akhirnya jadi orang Barat. Tak lama, tuan-tuan. Waktu Perang Dunia yang pertama dulu, orang perempuan tak boleh pergi beach pakai bikini. Tapi hari ini, nak bersukan macam telanjang. Tak pernah berlaku. Ini lebih kurang dalam 10-15 tahun yang lalu. Sukan ada pakaian ni. Hari ini semua dah jadi begitu. Okey, saya nak stop kat situ. Sebagai manusia yang ada semua ini, kita adalah hamba Allah. Maka kita kena sembah dia. Sembah kita bersolat, kita ucap syahadat, kita solat, kita zakat. Sebab tu kelima-lima perkara ini kita lakukan tanpa soal. Mana ada orang tanya, kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa sampai zuhur kena ada wudu? Kenapa kena menghadap kiblat? Kalau ada orang kata solat tak pernah menghadap kiblat, mana-mana mazhab, mana-mana ulama dia bukan Islam. Tak ada ulama kata itu. Kalau orang kata tak payah solat, dia bukan ajaran Islam. Hari ini adalah tarikat, adalah gunung, oh ni solat dibuat orang biasa. Saya makam tinggi, saya tak bersolat kerana dengan niat dia cukup. Siapa kata? Nabi solat sampai akhir zaman, sampai akhir hayat. Minta maaf lah. Sampai akhir hayat dia solat. Secara fizikal. Nabi keluarkan zakat. Kena puasa di Ramadan. Ini sebagai hamba Allah. Kemudian, sebagai tanggungjawab antara Allah dan manusia, Allah Ta'ala melantik kita sebagai khalifahnya. Ini saya sebut, kalau rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka kita kena uruslah manusia ini, dan untuk urus manusia ini kita tahu mesti mentadbir, mengurus dan sebagainya, dan alam ini juga. So alam ini juga kita kena urus dan kita kena tadbir. Tapi alam ini dia ada tabi'i dia ada fitrah, dia ada sunnah dia. Manusia pun ada juga, tetapi ada yang langgar tabi'i. Allah Ta'ala kata jangan minum arak, dia minum arak, dia langgar. Tapi saya tak pernah tengoklah natang-natang ni yang minum arak. Yang dipaksa minum arak tu lain lah. Tapi yang secara tabi'inya dia minum arak, tak ada. Kemudian, kerana dengan manusia ini kita kena bina hubungan sosial, hubungan politik, dan kita ada akidah, kita juga ada akidah selain ini, maka kita kena tengok alam ini. So, antara kita dengan alam ini, kita boleh cerap, kita boleh analisis tadi, dan kita bangunkan sains dan teknologi. Jadi ada manusia yang membangunkan sains dan teknologi tanpa Tuhan. Yang saya sebut tadi. Ini terbangunlah yang tadi. Tetapi ada manusia yang bangunkan alam ini, tapi dia masih bertanggungjawab dengan Tuhannya. Nampak tak? Ini yang saya namakan dia sebagai sains tauhidik tadi. Ataupun sains juga sebab aktivitinya masih sama. Tetapi saya tak meninggalkan ini. Apa saja tindakan saya terhadap alam ini dengan manusia yang lain, maka saya tak boleh lari daripada tanggungjawab saya dengan Allah. Di samping tanggungjawab dengan manusia. Ini tak boleh. Ini sains. Jadi hari ini bila kita mengaji sains, kita mengaji memberikan penegasan ini saja, iaitu hubungan kita dengan alam. Yang dengan Tuhan tak pernah. Tak ada. Minta maaflah, itu yang saya belajar dulu. Kalau saya renung-renung balik, saya belajar daripada darjah 1 sampai darjah 6, sampai tingkatan 6, sampai ke universiti, buat master, buat PhD, tak ada seorang pun yang cerita saya tentang ada hubungan dengan Tuhan. Dan apa peranan Tuhan dalam membangun, tak ada. Ini yang saya lalui itu adalah sains sekular ataupun sains konvensional. Dan daripada segi sini, saya nak kena pergi, kita boleh memahami sebenarnya, maka kita yang ada ini konsep tauhid. Inilah kita kena kembangkan. Iaitu konsep yang kita nak faham dengan Tuhan ini adalah konsep tauhidnya. Konsep yang Allah itu menjadikan suatu, Allah dengan asmaul husnanya, Allah dengan dan sebagainya.
yang saya tak perlu, saya tak masa. Dan daripada sini, ini dalam bidang sains dia. Maka daripada sini kita akan terbina tasawur kita, world view kita dengan pembangunan akidah, adab, akhlak, syariah ini kita tengok. Dan dari segi sains kita bangunlah matematiknya, kosmologinya, astronominya, falak tadi, geologinya, fiziknya, kimianya, botaninya, dan mungkin gabungan-gabungan ilmu ini yang dinamakan sebagai alam sekitar, sumber tenaga, pendidikan, pembangunan lestari, TMK, kesihatan, perubatan genetik dan sebagainya. So nampaknya luas. So bila kita extend lagi pergi kepada manusianya dan sebagainya, antropologinya, psikologinya dan sebagainya. So sains inilah yang kami namakan sebagai sains tauhid, iaitu membangunkan sains tanpa mengabaikan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia dan berada di bawah skema tauhid ini dan mengharapkan keridhaan Allah. Saya rasa cukup kot untuk ini. Kalau kita nak bincang, kita boleh bincang lagi. Tapi saya pun nak berinteraksi. Dan saya juga faham bulan Ramadan ini kita dibenarkan untuk balik awal, untuk menyediakan iftar kita. Dan moga amalan kita ini diterima oleh Allah SWT. Dan ini adalah cubaan kami lah, kumpulan kami, saya pada UKM dulu dengan beberapa orang pensyarah dan cuba melanjutkan dan cuba mengajar subjek ini, tetapi malangnya kami tak ada satu jabatan. Sepatutnya ada satu jabatan yang melihat secara detail adanya pendidikan dan sebagainya. Tak ada. Sebab bila kita nak buat penyelidikan, kita kena ajukan proposal. Bila pergi proposal, dia akan pergi pada jawatan kuasa penyelidikan di tingkat fakulti. Bila pergi fakulti kata bidang ni tak ada dalam fakulti punya. Daripada habis duit bidang ni, lebih baiklah kita minta fakulti Islam. Fakulti Islam pada dia pun tak ada. Sebab dia tak ada orang sains yang. So agak masalah. So kita kena fikir yang lebih besar lah. Tapi bila lebih besar, dia tidak berpijak kepada mana-mana jabatan pula. Nanti kita nak beri solusi untuk kita ajar di fakulti ke, kena ada orang lah, kena ada pensyarah-pensyarah yang cukup. Dan oleh kerana tak ada penggeraknya, inilah yang jadi. So saya pun, sampai hari ini saya masih berfikir, saya menulis, dan insya-Allah saya pun nak menulis lagi. Dan saya nak gunakan, tapi masa ni banyak orang bagi manuskrip yang dibaca, saya sendiri tak sempat. Saya nak cari ruang jugalah umur yang dalam usia yang 70 tahun sekarang ni, tahun ini cukup 70 tahun, untuk tak tahu kalau Allah Ta'ala bagi untuk mencatatkan, walaupun tak boleh kita nak buat, tetapi kita boleh memberikan catatan, moga-moga diperbaiki oleh kawan-kawan yang lain yang lebih hebat daripada kita, dan dalam bersama boleh diimplementkan. Dan kita menunggu ini proses pengislaman, ilmu pengislaman sebagainya, dan saya rasa dunia sekarang ini masih menunggu sebab rosaknya alam sekitar, rosaknya sistem keluarga, rosaknya sistem politik sebagainya ini adalah kerana kita semua berfikiran secara saintifik ini. Moga-moga Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita untuk mengembalikan ilmu ini di dalam acuan yang sebenar. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan kealpaan, kelalaian dan ketaksupan kita dan sebagainya. Dan moga-moga Allah memberikan taufik hidayahnya untuk kita meneruskan aktiviti yang dapat mendapat keridaan daripada Allah ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma amin. Terima kasih Prof Datuk atas kupasan topik yang sangat-sangat bermakna, memaknai sains dari perspektif tauhid tadi. Yang kita berada pada jam 4:05. Tadi kita mula 3:01. Okey, jadi Prof, di pihak Prof macam mana sudi terima soalan atau macam mana Prof? Tak, saya di rumah sekarang, no problem. Oh, okey Prof kat rumah. Cucu pun tak ada. Sekejap lagi cucu dalam mana dikacau. Oh, okey. So, kita boleh buka untuk soalan dulu, Prof? InsyaAllah, tak ada masalah. Saya boleh tunggu. Okey. Okey, so mungkin ada 1-2 soalan saja yang kita boleh hadkan. Kalau ada yang nak kemukakan soalan berkaitan dengan apa yang dibicarakan oleh Prof Datuk tadi tentang memaknai sains dari perspektif tauhid. Kalau ada, silakan. Assalamualaikum Dr. Adibah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, silakan Dr. Kamal, saya rasa ni. Okay, Prof. Saya Dr. Kamal Azmi daripada PPT juga. Saya ada satu soalan. Sepanjang Prof punya cerita berkenaan dengan perjuangan sains Islam ni ataupun sains tauhidik ni kan.
cabaran paling susah lah kita kata nak mempromosikan sains tauhidik ni kepada orang sains ataupun orang pengajian Islam sebenarnya? Maknanya susah nak faham. Dua-dua. Dua-dua. Sebenarnya semua termasuklah policy maker. Perjuangan kita ni bukan perjuangan. Sebenarnya saya ini adalah angkatan awal penubuhan UKM dulu. Dan penubuhan UKM itu berasal daripada segi satu perjuangan. Saya tak tahu orang hari ini dia belajar, dia sedar tak dia itu hasil daripada perjuangan orang dulu. Perjuangan di Malaysia ini 3 ya, yang saya lihat sebagai seorang ahli akademik yang diperjuangkan daripada sebelum mereka lagi dan daripada dulu. Daripada British kacau kita, menjajah kita nak kembali 3 perkara. Pertama, kita nak kembalikan Islam. Kedua, kita nak kembalikan bahasa Melayu. Yang ketiga, kita nak kembalikan hak kita. Daripada zaman dulu, daripada Inggeris datang menjajah, ambil tanah kita nak balik. Kita tak nak pergi itu. Jadi perjuangan itu kemudiannya British merosakkan sistem pendidikan kita. Sistem kita ni dah cantik. Daripada sistem pondok dulu, dia boleh belajar ke Azhar, dia boleh pergi ke Jordan, dia boleh mengaji di Libya. Ada kawan saya yang seorang nama Mat daripada Libya buat fizik dan panggil Mat Libya. Kemudian ada yang belajar sampai ke Yaman, sampai ke Cambridge, ke England, tapi kita tak peminat sana sebab tubuh kita kenal sana. Jadi sistem pendidikan dibuat macam tu. Kemudian bila British mengajar, dia datang, dia agungkan, dia bawa undang-undang British diterima, dijadikan undang kita. So kita tak, dia tolak sikit undang. Kemudian nilai-nilai ini, sistem pendidikan agama kita dinomor-2kan, tak diajarkan. Orang yang lulus SPM based on MCE dapat kerja, orang yang luluskan sekolah agama tak dapat kerja dan sebagainya. Kata tak ada skill dan sebagainya, tak ada usaha pun nak di-skillkan. So perjuangan itu akhirnya bila kita merdeka, kita dapat sekolah kita. Itu yang janji sekolah Bignicola semua akan tutup 10 tahun kemudian. Semua itu janji mereka. Dan 10 tahun kemudian semua cakap bahasa Melayu. Itu janji mereka. Sehingga 1967, saya dilahirkan sebelum mereka. Tak terlaksana. Maka berlaku protes besar-besaran. Dan akhirnya entah macam mana, saya tingkatan 5, 69 berlaku 13 Mei. Saya di Alam Syah. Masih ingat lagi. Terus diisytihar. 25 April 1999 pilihan raya, 13 Mei bergaduh, lepas itu diisytihar. Kita nak buat universiti kebangsaan. Asalnya universiti Islam. Tak jadi buat universiti kebangsaan. Menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Sebab apa bahasa Melayu? Sebab dalam bahasa Melayu itu ada nilai-nilai Islam. Kita cakap amanah, kita cakap adab, kita kata akhlak, kita kata mesyuarat, kita kata apa lagi? Kita kata apa? Iftidam. Semua itu kalimah-kalimah Al-Quran. Adab itu tak sama dengan mena. Dalam mena tak ada Tuhan. Dalam adab ada Tuhan. Adabani Rabbi fa'asana ta'dibi. Dalam akhlak itu daripada Khalik dan makhluk jadi akhlak. Nilai yang terbit daripada manusia. Yang kenal Khaliknya, maka dia menjadi akhlak kepada makhluk yang bernama manusia. Jadi akhlak itu bukan mena. Akhlak itu kena bagi syarahan. Hari ini ada istilah yang kita dah lama kenal, maklumat. Maklumat asal daripada maklum, asal daripada ilmu. Maklumat itu daripada ilmu. Kita tukar kepada info. Itu pun bahasa Inggeris tak habis. Info apa? Banjir, info COVID, info. Di UKM saya menggunakan info UKM, info fakulti. Kenapa tak ada guna taklimat? Apa maklumat? Maklumat fakulti sains teknologi tak ada guna. Mana yang kita dah ada? Info itu informasi, information. Somebody inform you. Belum tentu jadi nilai ilmu. Tapi dalam maklumat, mesti jadi ilmu dulu. Baru dia jadi maklumat. Mesti benar. Jadi boleh disyarah. Hari ini kita yang longgarkan istilah kita. Banyak istilah. Kita dah ada penyelesaian. Apa perlunya kepada solusi? Kita sudah ada tempoh, detik, masa. Apa perlunya kepada momen? Jadi akhirnya hari ini, kalau datang generasi baru, generasi anak-anak saudara, termasuk generasi anak saya pun tahu anak-anak saya semua cakap bahasa Inggeris. Dan saya beritahu benda ni. Kalau kamu nak belajar Islam, kamu kenal istilah syura. Syura itu tak sama dengan meeting. Konsep syura. Hari ini kita menjalankan konsep meeting. Akhirnya, itu yang berlaku. Dalam parlimen pun tak berlaku syura. Dalam parlimen yang saya ikuti sekarang ni. Sebab takkan tak ada adab dalam parlimen. Cakap. So ini yang berlaku. Jadi sedikit demi sedikit dan akhirnya kita mengambil alih, kita de-Islamize. Itu proses de-Islamization.
yang kita minta nak kembali kepada Islam. Dia datang kumpulan kecil, pensyarah yang benar ni, nak duduk dalam satu sistem education yang dikopi daripada England, yang dikopi daripada Barat, yang hal-hal lain tu. Dan orang-orang yang balik daripada England, daripada dia 1 sampai, ada tu, daripada 1 sampai universiti, nak suruh dia ajar dalam acuan Malaysia, dalam semangat Malaysia. Rasanya doktor, minta maaf. Akhirnya macam mana? Jadi seorang boleh tanya, kata, sukar tak sukar, bagaimana? Maka bila kita buat saja asasi akademi sains Islam Malaysia, tak ramai. Sebab ramai mengatakan bahawa kami tak boleh nak join ilmu sains yang ada fasal-fasal ni, kami nak join. Jadi kami tak belajar macam tu pun. Dan dia balik dengan PhD, dan dia pula aliran yang pandai-pandai ni dah join sains. Yang kurang pandai sains sosial, minta maaf. Zaman saya lalu, dia rasa dia dah pandai sangat dah, sehingga dia tak perlu kepada orang lain nak ajar dia. This is what happening. So saya ingat cukup kot. Emosi ni bulan Ramadan ni, saya bercakap di Ramadan. Jadi suasana ini sebenarnya agak sukar untuk kembali kalau tidak ada. So saya bila pusat ini jemput saya untuk ni, dan juga ISI dulu pernah jemput, dan saya kata kita tak boleh bincang sains Islam itu sains yang penempelan. Nak buat perbandingan antara teori evolusi dengan teori tak boleh, orang tak boleh. Apa yang ada Islam, sebab Islam lebih besar daripada itu. Saya tak menolak, bolehlah untuk nak memenuhi keperluan semasa. Dalam Islam pun dah cerita lama dah. Big Bang Theory kita pun sebut awalam yarul ladzina kafaru anna samawati, kita dah mula keluar ayat Quran. Bolehlah. So, apakah orang kafir itu tak tahu yang langit dan buminya itu satu, dan kemudian kami pisahkan? Apakah mereka juga tak tahu bahawa semua kehidupan itu dalamnya ada air? Surah surah Nabi ni, cerita tentang ayat ni. Jadi saya fikir dia perlu satu gagasan yang lebih luas, usaha yang lebih sistematik, yang berada sebagai satu pusat misalnya. So memang dulu harapan saya bila ada musim, sebab mereka awal dulu Tan Sri Syukur, Tan Sri Allah panggil saya untuk buat kurikulum juga dulu, dan saya pernah throw away kalau boleh lah, kalau Universiti Islam ada tu lagi bagus, kita wujud yang Islam sains yang dalam acuan kita. Dalam dunia ini kita mampu untuk membina. Orang kita ada ramai sekali PhD, zaman kita dulu tak ada ramai PhD, tapi kena siapkan vehicle, kena siapkan wahana, kena siapkan platform untuk kita bergerak ni. Okey, saya tengok Dr. Kamal nak respon. Okey, terima kasih banyak Prof atas jawapan. Kembali kepada Dr. Adibah. Terima kasih Dr. Kamal dan juga Prof atas responnya. Okey, ada soalan lagi ke? Ataupun macam mana? Sekarang kita dah pukul 4.15. Okey, ada satu soalan lagi, Muhammad Naufal. Prof, boleh satu lagi Prof? Boleh, tak ada masalah. Okey, silakan Naufal. Silakan Naufal. Assalamualaikum Prof. Saya bisa soalan ringkas ya. Tentang tadi kan kita belajar tentang sains dan tauhid dia. Kalau macam ni, kalau pesongan akidah tu, macam Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dia akan memberi efek kepada sains tu sendiri ke, ataupun sains kekal sama je macam sekarang? Saya tak bermula dari situ, sebab situ ada debate banyak tu. Debate banyak tentang Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya, debate banyak. Jadi kita mulakan dengan kita nak mencari kebenaran. Di sana ada kebenaran melalui saintifik, kebenaran acquired knowledge, kebenaran yang Allah Ta'ala jadikan. Dan dalam ayat Quran, saya rasa lebih banyak ayat Quran cerita tentang sains daripada cerita tentang sembahyang. Mungkin Naufal daripada fakulti mana? Daripada sains ke daripada fakulti Islam? Syariah undang-undang. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a fa akhrajat. Apakah kamu tidak lihat bagaimana Allah Ta'ala turun hujan daripada langit? Kita seolah ayat ini seolah-olah menggambar kepada saya, Allah Ta'ala minta kita. Maka menjadi kewajipan kepada kita untuk menerangkan bagaimana Allah Ta'ala menurunkan hujan daripada langit ini. Dan bagaimana turun hujan ini menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Dan dengan tumbuhan-tumbuhan itu terhidup berbagai binatang yang di bawahnya. Dan wa minal jibali judadun bil dan bagaimana di Gunung Ganang dan sebagainya. Itu ayat sains. Malah disebut oleh Kithmo, ayat pertama Al-Quran. Ini pandangan ahli sains. Saya cakap Jabariyah, Qadariyah, apa semua ini, confuse lah kami kalau dia buat istilah besar tu.
Ayat yang mula tu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Memang ini disuruh kita baca wahyu Allah lah. Baca dengan nama Tuhanmu, dengan nama Tuhan. Tetapi ayat yang kedua itu, khalaqal insan min 'alaqah. Dijadikan insan itu daripada alaqah. Dan kalau orang sains dipertanya sebetulnya, kenapa Allah Ta'ala gunakan alaqah? Sedangkan sebelum alaqah dia bersifat, dia adalah nutfah. Nutfah, alaqah, mudghah. Kenapa Allah Ta'ala sebut yang kedua, tidak phase yang pertama? Phase yang keluar daripada ini adalah kita daripada mintain, daripada tanah dalam syurga. Tapi selepas tanah itu, Allah Ta'ala kata, aku turunkan daripada zuriat seluruhnya. Maknanya, daripada Nabi Adam dan Hawa ni tak buat daripada tanah dah. Daripada air mani, min mahina. Kemudian, menciptakan setelah air mani ini bertemu sperm dengan ovum, maka tiba-tiba Allah Ta'ala kata, bacalah dengan nama Tuhanmu. Tuhan yang khalaqal insan min alaqah. Yang dijadikan insan itu daripada alaqah. Istilah pun insan. Jadi kalau orang sains yang baca ini, dia cuba mencari lagi. Tapi kalau dibawa kepada judul ini Jabariyah ke apa, dia lebih fokus. Saya rasa pendekatan yang begitu mungkin bukan bermakna kita tak perlu pelajari ilmu-ilmu yang berbicara tentang falsafah tadi begitu. Tapi buat sementara untuk bincangkan ini, kita tengok ilmu apa yang dia pahami sebelum ini. Lepas itu baru kita terangkan. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan? Saya pun tak ada jawapan. Tetapi apabila kismu menerangkan tentang sifat alaqah yang berbentuk leash ataupun seperti lintah. Dan lintah itu menyerupai sebagaimana alaqah ini yang berada dalam seorang itu. Barulah dia boleh menceritakan bahawa sebenarnya dia ada proses kejadian itu yang peringkat kedua. Kalau air mani tadi jelas sperm tu. Dan dia berpisah dengan ovum. Tapi apabila dia bercampur, dia membentuk suatu organ baru, organisme baru, hidup baru. Saya tak perlu cerita tu. Jadi saya rasa ahli sains untuk buat masa ini kerana kita sebenarnya proses pengislaman ilmu telah dilakukan oleh para sahabat, oleh Al-Biruni, oleh Al-Farabi, Al-Kindi sebagainya ketika mereka membawa ilmu-ilmu dalam tamadun Yunani diletakkan dalam tamadun Islam. Itu proses pengislaman ilmu yang pertama. Tetapi ketika itu ilmu sains barat belum ada. Jadi pembawa masukan itu agak serasi. Sebab itu tidak terjadi pertentangan di antara ahli-ahli agamawan quote unquote dengan ahli sains ini. Tak berlaku dalam Islam. Tetapi apabila orang-orang barat Kristian memisahkan dan kemudian tak membenarkan langsung sains ini, itu berlaku pertentangan berat. Bruno Giardino bakal hidup. Sekarang ini tugas kita ini, sainsnya dia tahu, agama dia tahu, tetapi dia tidak boleh gabungkan. Itu yang kita cuba sekarang ni, buat kelas tahfiz, buat apa. Pada saya kelas tahfiz saya belum memadai. Walaupun pada saya kelas tahfiz itu penting. Menghasilkan orang yang hafal Quran. Tapi untuk dia hanya kelas tahfiz saja, belajar sains saja, dia menggabungkan ilmu itu. Dia kena perlu ada orangnya. Seorang mudarris, seorang guru yang boleh memberi. Kalau tidak, sebab saya dah ada pengalaman, saya tak cerita petang ni lah, pengalaman tentang pelajar-pelajar hebat ini yang tahfiz, yang hafal Quran, kemudiannya dia jumpa guru sains dia beritahu Al-Quran kata begini-begini cikgu, jadi macam mana tu? Cikgu dia kata, saya tak erti Quran ni, saya tak erti tafsir, kamu tak erti. Kemudian dia jumpa guru agama dia pula tentang ayat yang turun tentang kejadian manusia ini, dalam sains ada ini, cikgu agama dia, saya tak tahu sains. Jadi guru ni budak ni jadi confused. Lalu dia pergi dalam internet, dia pergi kat Google dan Allah Ta'ala pertemukan dia belajar ke sekolah pintar cergas ini di Kanada. Sampai di sana, dia bertemu dengan geng-geng yang hari ini kita sebut sebagai agnostik. Golongan yang nak beragama, tapi tak nak bincang tentang agama itu. Percaya adanya Tuhan, tapi tak nak bincang dengan Tuhan itu. Dan dia tertarik dengan kumpulan ini. Lalu dia buat ujung-ujungnya dan kawan-kawannya bukan terima. Ini jadi masalah juga. Sebab kita tak ini. Jadi saya minta maaf Dr. Naufal ke, Ustaz Naufal ke tentang hal ini sebab saya tak boleh bagi jawapan yang tepat. Dan kita masih dalam proses. Dan kalau ada jabatan pusat pengajian seperti pusat ilmu teras ini, memang saya rasa di sini tempat yang kita nak bincang. Di sini tempat kita nak generate ilmu-ilmu ini. Panggil ahli sains yang nak melihatlah, yang komite yang nak melihat perkara ini supaya
pemikiran mereka ini dapat realisasikan. Saya tak fikir hari ini dan saya tak fikir pun zaman generasi saya dengan umur saya 70 tahun ni. Tapi kita boleh menjadi pencetus kepada yang akan lahir kemudian ini. Sebab bila saya duduk dengan kawan saya di antarabangsa, orang terlalu mengharapkan Malaysia. Ekonomi Islam dia tengok kepada kita, idea Islamization of Malaysia dia tengok kita. Dia datang ke negeri kita, dia tengok kita makan, dia tengok bulan puasa, kita minta maaf tak boleh nak siapkan makanan, dia dapat merasai betapa kita mengamalkan ajaran agama kita di samping kita meningkatkan ilmu akademik kita ni. Wallahu a'lam, Dr. Okey, Dr. Adibah. Okey, terima kasih banyak-banyak Prof. Datuk, dan juga terima kasih pada saudara Naufal ya atas pertanyaan tadi. Okey, jadi saya kira Prof, kita dah berada pada 4.22 dan saya kira memadai dengan 2 soalan daripada peserta, memandangkan kita masing-masing memang memerlukan masalah untuk balik ke rumah masing-masing. Sebab kita berada pada bulan puasa kan, sebagaimana Prof sebutkan awal tadi. Okay, jadi Alhamdulillah, terima kasih pada Prof Datuk atas kesudian untuk berkongsi ilmu di platform PPT dan kemudian juga kepada semua peserta Kalam Mufid siri yang ke-8 atas keberadaan sama ada di platform FB, Facebook ataupun juga di platform Zoom. Jadi kami di pihak Universiti memohon kemaafan atas barang kekurangan dalam melaksanakan program pada petang ini, dan insya-Allah program sebegini akan dilaksanakan pada bulan-bulan akan datang ya, kita laksanakan pada setiap bulan. Jadi hari ini adalah kiranya siri yang ke-8. Okey, jadi saya kira itu saja Prof ya. Saya nak tambah, saya nak offer slide ni kepada saya nak lah. Boleh, sangat-sangat. Okey, jadi kami sangat-sangat alukan. Sebenarnya saya terfikir untuk PM saja tadi Prof untuk tanya pasal slide ni. Ya, tapi Prof dah bercakap tentang slide ni, jadi kami sangat-sangat mengalu-alukan untuk Prof kongsi slide ni bersama-sama dengan kami. Okey, jadi saya kira itu sahaja untuk pertemuan kita pada petang ni. Jadi selamat berbuka pada semua dan selamat kita sama-sama meningkatkan amal ibadah pada 12 hari terakhir Ramadan ini. Okey, jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.